Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali menyambung siri bacaan kita, talaqi dan juga tadabbur. Dan insya-Allah hari ini juga kita berada pada hari yang kita sebut sebagai nuzulul Quran. Jadi insya-Allah kita akan baca beberapa ayat, kemudian kita tadabbur. Dalam masa yang sama kita akan sebut tentang sejarah penurunan Al-Quran. Mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada kita semua. Kita hari ini akan baca dari surah Ad-Duha, surah yang ke-93 dalam juzuk yang ke-30, muka surat 596. Mari sini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita kira-kiranya sudah berada pada 17 Ramadan. Dan alangkah cepatnya masa berlalu. Pejam celek kita sudah melepasi separuh Ramadan. Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk muhasabah diri dan memperbaiki kualiti Ramadan kita. Kita semua tahu sebenarnya kita ni sangat-sangat kurang dalam beramal. Sangat-sangat kurang. Nak banding dengan orang dulu, Masya Allah. Kalau kita tengok sejarah macam mana qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Ramadan dan qiyamnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam Ramadan, nescaya kita malu untuk sebut bahawa kita juga qiyam Ramadan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia salat malam sampai bengkak kaki dia. Bengkak tu macam mana tuan-tuan yang dirahmati Allah? Bengkak tu macam mana? Berapa lama baginda salat? Benar kalau kita tengok riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ni dia salat sama ada dalam Ramadan ke di luar Ramadan, Nabi akan salat sebanyak 11 rakaat. Maknanya 4 rakaat yang pertama, kemudian 4 rakaat yang kedua, dan Nabi sudah dengan 3. Tapi bila Aisyah sebut bilangan rakaat Nabi, bukan sekadar Aisyah sebut bilangan, Aisyah sebut sifat salat baginda. Di mana Aisyah kata la tas'alna an husnihinna, jangan kamu tanya tentang keindahannya, keelokannya. Walaupun Nabi salat 8 rakaat, tapi indahnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 rakaat pertama Aisyah kata jangan kamu tanya tentang eloknya sifat dia. Kemudian Nabi salat 4 pula kali kedua, jangan kamu tanya indahnya sifat baginda. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia nak mayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ikut solat Nabi. Kemudian sampai Nabi baca surah Baqarah, dia sangka nak habis surah Baqarah, Nabi sambung lagi. Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Kemudian Nabi kembali pula surah Ali Imran. Atau kama apa tu? Lebih kurang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira dalam 1 rakaat Nabi baca 5 juzuk. Dalam 1 rakaat Nabi baca 5 juzuk. Kemudian kita semua tahu isu tarawih Ramadan, sejarahnya Nabi salat 3 hari. Kemudian Nabi duduk salat di rumah dia, tak keluar lagi. Zaman Umar Al-Khattab atau zaman Abu Bakar As-Siddiq masih lagi solat masing-masing di rumah.
Sehinggalah zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar kumpulkan orang untuk salat berjamaah kembali di masjid, kerana berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang 3 hari Nabi keluar. Dan alasan dia kenapa dia buat, kerana apa yang menghalang Nabi waktu dulu sudah tidak ada. Yang menghalang Nabi daripada istiqamah qiyam Ramadan di masjid ialah Nabi bimbang, takut-takut salat tarawih tu jadi wajib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kebimbangan tu dah tak ada. Sebab apa? Sebab wahyu telah pun terputus dan Islam sudah pun sempurna. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia salat. Berapa dia buat? Dia buat 20. Kenapa dia buat 20? Kita kena tengok asal usul dia. Kenapa dia sebut Umar radhiyallahu anhu buat sampai 20? Kerana kelemahan manusia masa itu. Lemahnya apa? Lemahnya mereka untuk qiyam seperti mana qiyamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah satu rakaat qiyam dia 5 juzuk, orang tak mampu nak qiyam macam tu. Akhirnya dia pecah-pecahkan, banyakkan rakaat, tapi qadar bacaan dia sama. Qadar bacaan 5 juzuk juga, tapi pecah-pecah supaya orang boleh rehat. Solat 2 rakaat rehat, solat 2 rakaat rehat, solat 2 rakaat rehat. Tengah rehat tu boleh selawat, boleh istighfar, boleh ada yang baca Quran, ada yang minum air, ada hak betul orang. Pasal apa? Kerana zaman tabi'in tidak sekentalnya ibadah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu zaman dia. Masih lagi qadar bacaan dia, masya-Allah. Kita qadar bacaan kita kalau boleh baca 1 juzuk 1 malam, kira lama dah tu. Setengah-setengah tu tak sampai 1 juzuk pun. Setengah muka surat 1 rakaat. Pasal apa? Lemahnya kita dalam ibadah. Lemahnya kita dalam ibadah. Yang dahsyat lagi, hak kat setengah tu kalau lain tempat lah, 20 dia tu lagi siap awal daripada yang 8. Di mana indahnya ibadah. Jadi sebab tu saya ambil kesempatan ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah untuk ingatkan diri kita. Muhasabah diri bahawa kita sudah pun melepasi separuh Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati waktu kita dalam Ramadan dan Allah memberi taufik serta hidayah untuk kita mengimarahkan Ramadan dengan amal ibadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Surah Ad-Duha dan Alam Nashrah. Surah Ad-Duha dan Alam Nashrah. Belum tu kita cerita sebab hari ni 17 Ramadan. 17 Ramadan dimasyhurkan sebagai hari nuzulul Quran. Nuzulul Quran ni adalah penurunan Al-Quran. Sebenarnya dalam bab tarikh menentukan bila nuzulul Quran tidak sepakat di kalangan ulama. Cuma yang mereka sepakat ialah berdasarkan ayat Al-Quran. Quran ini turun pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan dia pada malam Al-Qadar. Dia tu apa dia? Al-Quran. Jadi Quran ni turun malam Al-Qadar. Macam mana? Sedangkan kita tengok dalam sejarah Quran ni turun, ada waktu-waktu orang tanya soalan kepada Nabi, turun ayat Quran. Ada berlaku masalah dalam masyarakat, turun ayat Quran. Jadi mana yang dimaksudkan inna anzalnahu fi lailatul qadr? Menurut para ulama, termasuklah Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, Quran ni dia turun 2 bentuk penurunan. Quran ni dia turun 2 bentuk penurunan. Penurunan pertama ialah jumlatan wahidah, turun sekaligus. Makna daripada awal Quran sampai akhir Quran semuanya turun sekaligus. Jumlatan wahidah. Yang kedua,
Quran dia turun mufarraqan atau disebut munajjaman. Turun secara beransur-ansur sedikit-sedikit. Merujuk kepada peristiwa, masalah, cerita, sebab nuzul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun yang pertama jumlatan wahidah ni berlaku pada semua kitab-kitab. Termasuk kitab-kitab yang terdahulu. Taurat, Injil, Zabur, semua. Nabi Musa AS ambil Taurat dia dalam masa 40 hari itu dia pergi. Kemudian dia terima Taurat komplit. Pasal apa? Penurunan sekaligus ni berlaku pada semua kitab. Cuma istimewanya Al-Quran berbeza dengan kitab-kitab terdahulu. Quran ada lagi penurunan yang kedua, iaitu turun mengikut situasi dan masalah. Jadi yang mana turun? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam Al-Qadar, iaitulah penurunan sekaligus. Penurunan sekaligus ni ialah penurunan dari Allah Azza wa Jalla kepada langit dunia. Allah turunkan Quran dari sisi Allah Azza wa Jalla ke langit dunia. Yang tu sekaligus. Dan itulah yang dimaksudkan turunnya dia pada malam Al-Qadar. Setelah berada di langit dunia, maka Jibril alaihi salam bertugas menurunkan secara beransur-ansur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa 23 tahun. Merujuk kepada masalah, merujuk kepada kisah, ada hukum, ada juga nasakh, ada juga mansukh, ada macam penurunan ayat Arab secara berperingkat. Semuanya turun secara beransur-ansur. Jadi itu sejarah penurunan Al-Quran. Ayat yang pertama diturunkan, kita tahu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Berlaku pada hari Isnin dalam Gua Hira. Berlaku pada hari Isnin dalam Gua Hira, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian. Kemudian ayat terakhir yang turun dari Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu kepada satu hari di mana kamu semua akan kembali kepada Allah. Ayat itu dalam surah Al-Baqarah. Nombor ayat sekejap. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat ini. Yang tu jarang orang tengok. Orang tengok ayat penurunan yang pertama orang tahu. Tapi penurunan yang terakhir, ayat tu berada dalam juzuk yang ketiga surah Al-Baqarah, itulah ayat 281. Ayat 281. Qadar banyak mana turun daripada Quran setiap kali turun? Tidak ada qadar yang tertentu. Kadang-kadang turun satu surah, kadang-kadang turun satu ayat, kadang-kadang turun beberapa ayat, mengikut qadar masalah ataupun keperluan manusia kepadanya pada waktu-waktu tertentu. Wa amma nuzuluhu lisababin was-su'al fahuwa qalil. Adapun penurunan Quran sebab permintaan ataupun soal jawab sangat sedikit, tapi yang banyaknya diturun mengikut keperluan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ada Quran turun surah seperti surah Fatihah turun sekaligus. Satu surah tu turun.
Kemudian bersama surah Fatihah juga turun akhir surah Al-Baqarah. Dua surah Nurain disebut. Diberikan Nabi dua cahaya. Pertama surah Al-Fatihah dan yang kedua akhir surah Al-Baqarah. Dan kemudian diturunkan Quran pada dua tempat, iaitulah di Mekah dan juga Madinah. Disebut sebagai ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Cuma pembahagian Makkiyah dengan Madaniyah, ulama tambah lagi satu kriteria, iaitulah sebelum hijrah dengan selepas hijrah. Jadi kalau sebelum hijrah dinamakan Makkiyah sebab Nabi duduk di Mekah. Setelah hijrah dinamakan Madaniyah walaupun Nabi berhijrah ke Madinah. Kalaupun dia Nabi SAW berada di Mekah tapi selepas hijrah juga dikenali sebagai Madaniyah, kerana berkait dengan waktu hijrah Nabi SAW. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Quran ni keistimewaan dia berbeza dengan kitab-kitab terdahulu. Yang pertama, secara umumnya kita sebut dia adalah kitab yang paling agung. Kitab yang paling agung yang mengumpulkan kesemua inti kitab-kitab yang terdahulu. Jadi Quran ni apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil, apa yang ada dalam Zabur, Allah Ta'ala rangkumkan semua. Yang paling istimewa semuanya duduk dalam Al-Quran. Okey, itu keistimewaan Al-Quranul Karim. Dia yang paling agung, kitab suci yang paling agung yang mengumpulkan kebaikan semua kitab-kitab terdahulu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahawa Quran ni akan dijaga sampai kiamat. Quran akan dijaga sampai kiamat. Berbeza dengan kitab-kitab sebelum daripada ni. Kitab-kitab sebelum daripada ni diubah, ditulis, dihapus, ditambah. Allah Taala sebut tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ada di kalangan ahli kitab, dia baca dengan lisan mereka Alkitab supaya orang sangka itu Alkitab, tapi sebenarnya bukan daripada Alkitab. Mari ke mana? Mari daripada poket dia sendiri. Wa yaquluna huwa min indillah. Dia kata Allah bagi tahu ni. Allah kata wa ma huwa min indillah, bukan dari Allah pun. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib, sebaliknya mereka berdusta atas nama Allah. Dan Allah melaknat perbuatan mereka ni. Allah Ta'ala kata fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah, kata Allah. Kepada siapa celaka? Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tangan mereka yang mereka kitab. Tulis ayat-ayat Quran, ayat-ayat kitab, tambah dalam tu. Thumma yaquluna hadza min indillah. Dia tulis, lepas tu dia kata hak ni hak Tuhan. Padahal dia tulis. Ini bahaya. Thumma yaquluna hadza min indillah. Kenapa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Kerana mereka nak membeli dengannya dunia yang murah. Thamanan qalila, harta yang sedikit, itu kesenangan dunia. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun.
celakalah mereka pada apa yang mereka tulis dan celakalah mereka pada apa yang mereka usahakan. Jadi semua kitab-kitab terdahulu sama ada hilang ataupun diubah ataupun sengaja ditokok tambah sehingga akhirnya mereka bukan lagi kitab Allah yang asli. Berbeza dengan Al-Quran. Quran ni sampai kiamat tak ada seorang pun boleh ubah walau satu huruf. Tak ada seorang pun boleh ubah. Tak ada orang boleh tambah walau satu ayat. Dan Allah Ta'ala cabar orang kan, kalau boleh kamu datangkan sepertinya satu surah atau satu ayat, maka datangkanlah. Lalu mereka semua Allah Ta'ala kata apa? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalau berkumpulnya jin dan manusia untuk datangkan sesuatu seperti Al-Quran, nescaya mereka tak akan mampu. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka berpakat antara satu sama lain. Usahakan nak datangkan seperti Quran, satu surah pun tak mampu, satu ayat pun tak boleh. Allah Ta'ala bagi jaminan dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan jaga dia. Sebab itu kemuliaan bagi ahli Quran, mereka menjadi para tentera Allah yang menjaga Quran. Allah memiliki ahli-ahlinya, dan ahli-ahli Allah ialah ahli Al-Quran. Kerana tugas mereka adalah menjaga kemuliaan dan kesucian Al-Quranul Karim. Lalu berbahagialah orang yang mendampingkan diri dengan Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan dia. Ni, sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkan dia. Lalu Allah Azza wa Jalla memilih daripada ahli dan hamba-hambanya orang-orang yang nak menjaga Quran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, hum ahlullahi wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahli Allah dan mereka adalah manusia khusus yang terpilih oleh Allah Subhanahu, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita menjadi sebahagian orang yang berdamping dengan Al-Quran. Dan itulah asbabnya kita duk baca pagi-pagi ni, kita usahakan untuk baca terjemahan dia. Mudah-mudahan selepas Ramadan pun kita masih lagi berdamping dengan Al-Quran. Ni insya-Allah. Baik, kita kembali kepada surah kita sebab masa kita agak terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadduha", demi waktu duha. Demi waktu duha, iaitu waktu matahari naik tinggi segala, dia tulis itu. Waktu duha ni matahari naik tinggi segala. Panjang mana segala orang dulu tu kira. Kira angla ni zaman ni darjah. Darjah tu lebih kurang 28 minit setelah daripada 28 minit setelah daripada terbitnya matahari. 28 minit itu waktu keluar matahari betul-betul. Tapi kalau dia nak solat setelah syuruk, kita dah sebut dah belum ni 20 minit tu insya-Allah dah boleh. Ada yang sebut awal sikit 15 minit, tapi kalau ambil 20 minit itu baik. Kalau pada 28 minit lagi baik, lagi afdal. Kerana itu bermulanya waktu afdal untuk salat duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan duha ni kerana besarnya kedudukan dia, sehingga ada pensyariatan salat waktu duha.
dan besarnya fadilat solat sunat duha. Bahawa kita semua ni, semua anggota kita yang Allah anugerahkan ni, kita kena bayar zakat, bahasa kita zakat sedekah. Setiap mifsal bagi, setiap sendi yang Allah Ta'ala ciptakan pada kita ni, kita dapat nikmat. Macam mana kita nak syukur kepada Allah kerana Allah bagi kepada kita sendi-sendi, boleh bergerak, boleh berjalan, boleh buat kerja ni? Maka jawapan dia ialah tanda kesyukuran kita di atas nikmat tersebut, kita salat 2 rakaat duha. Itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal laili idza saja, dan demi wal laili idza saja, dan demi malam apabila dia telah sunyi. Jadi malam dan duha ni dua waktu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-Nya. Malam untuk berehat, siang untuk bekerja. Tapi bila disebut waktu duha dan malam, ada padanya salat malam dan ada padanya salat duha. Ada padanya salat malam dan ada padanya salat duha, kerana kita nak mensyukuri Allah Azza wa Jalla di atas dua kurniaan yang agung tersebut. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ada cerita di sebalik ayat ni, dan ada cerita di sebalik surah ni lah. Ayat ni turun sebagai jawapan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah daripada penurunan wahyu. Mula-mula Quran tu turun, kemudian Nabi bagi tahu kepada orang-orang Mekah bahawa dia adalah utusan Allah dan diturunkan kepadanya wahyu. Maka Nabi pun mengajar kepada orang Mekah, bagi tahu. Setelah daripada tu wahyu terhenti sebentar. Bila wahyu terhenti sebentar, orang-orang kafir kata, tak ada dah, Tuhan Muhammad dah tinggalkan dia. Tuhan Muhammad dah tinggalkan dia, dan Tuhan Muhammad dah benci kepada dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni sebagai jawapan balas kepada tohmahan orang musyrikin. Lalu Allah Ta'ala kata, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tidak meninggalkan kamu dan Tuhan kamu juga tidak membenci kamu. Baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya yang kemudian itu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Al-akhirah dalam ayat ni merujuk kepada akhirat lah. Al-ula, apa maksud ula? Ula ni makna yang awal. Ula dia dalam bahasa Arab, kalau awal untuk muzakkar, kalau ula untuk muannas. Al-ula maknanya yang terawal, al-akhirah yang terakhir. Jadi ada awal, ada akhir. Allah Ta'ala kata yang akhir lebih baik bagimu dari yang awal. Maksud apa? Yang akhir tu akhirat, yang awal tu dunia. Dinamakan akhirat sebagai akhirat kerana dia adalah destinasi terakhir, dan dinamakan dunia sebagai al-ula kerana dia adalah destinasi yang awal. Sebab kita ni asal-asal di alam ruh.
Kemudian kita akan melalui 3 pula alam setelah daripada alam roh. Asal kita dicipta, yang pertama alam roh. Kita duduk di alam roh. Kemudian Allah ciptakan kita. Datang pertama sekali kepada mana? Alam dunia. Setelah alam dunia pergi ke mana? Alam barzakh. Setelah alam barzakh gimana? Alam akhirat. Yang ni terakhir dan tidak ada lagi akhir lebih daripada itu. Alam dunia sementara. Alam barzakh persinggahan. Alam akhirat adalah alam yang terakhir dan selama-lamanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Hari akhirat bagi kamu lebih baik daripada yang pertama ni. Pertama ni apa? Dunia. Dan sememangnya kita dah sebut sebelum daripada ni, bandingan nikmat dunia dengan bandingan nikmat akhirat. Ingat lagi ke tak? Sapu tangan ahli syurga, sehelai sapu tangan ahli syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lamanadili ahlil jannah, lamanadilu ahlil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sapu tangan, sehelai sapu tangan penghuni syurga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat letak cemeti kita dah sebut sebelum daripada ni. Bahasa kita mudah, tempat sakut kunci. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Penutup wajah wanita syurga, khimar ahlil jannah. Wanita syurga ni dia ada khimar. Khimar ni maksud penutup. Dia ada, kalau kita tengok purdah ni kan kita panggil niqab. Atas ni kalau orang perempuan pakai yang tutup mata je nampak, tutup hidung ke bawah, tu dia panggil niqab. Kalau tutup daripada atas sampai ke bawah, tu dia panggil khimar. Khimar, khimar ni penutup wajah wanita. Jangan pula baru ni saya tengok gambar ada orang solat tutup wajah. Mari kumpulan mana tak tahu keluar dalam Facebook. Dia semayang qiyam tutup muka, pakai tutup muka belakang. Semayang tak tahu nak tambah khusyuk ke nak tambah apa, benda tu tidak disyariatkan lah. Tapi nak sebutnya kain penutup wajah wanita syurga, selai kain tu nipis ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi terlalu jauh bandingan syurga dan terlalu jauh bandingan akhirat dengan dunia. Lalu Allah Ta'ala kata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian Allah Ta'ala kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami akan kurniakan kepada kamu pemberian-pemberian sehingga engkau redha. Sehingga engkau redha. Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bila dengar ayat ni adalah orang yang paling faham lah. Sebab tu Nabi dalam urusan hidup dia kejar akhirat lebih daripada kejar dunia. Padahal kalau Nabi nak kaya, Nabi boleh jadi orang yang paling kaya. Waktu mula-mula Nabi diangkat menjadi Rasul, kan orang Quraisy tak nak bagi. Antara tawaran orang Quraisy supaya Nabi berhenti jadi Rasul, berhenti jadi Rasul, berhenti dakwah manusia kepada Tuhan yang satu. Tawaran mereka, kalau kamu nak jadi orang yang paling kaya, sebab dia sangka Nabi Muhammad ni macam ahli sihir yang lain, bila buat benda-benda sihir nak harta. Jadi kalau kamu nak harta, kami akan jadikan kamu orang yang paling kaya di Makkah. Nabi tak nak. Kalau kamu nak jadi ketua, kami akan lantik kamu jadi ketua kepada Quraisy di Makkah. Nabi tak nak. Kalau kamu nak wanita, kami akan cari wanita yang paling cantik untuk kamu, dengan satu syarat, kamu jangan berdakwah kepada orang Quraisy supaya tinggalkan agama nenek moyang mereka. Nabi tak nak. Pasal apa? Nabi faham. Untuk apa dia dapat semua kesenangan tersebut
Kalau tiba-tiba Allah murka. Lebih baik kita susah di dunia tapi senang di akhirat, daripada kita senang di dunia, susah di akhirat. Yang kita paling tak nak, susah dunia, susah juga akhirat. Yang tu rugi dua-dua. Sebab tu kita ni jalan yang paling selamat ialah kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Susah setara mana pun di dunia, kalau kita dengan Allah tu jaga hubungan dengan baik, kesudahan akhirat kita akan baik. Kalau kaya, hubungan kita dengan Allah tu baik, insya-Allah senang dunia, senang akhirat. Tapi kalau hubungan dengan Allah tu bermasalah, jawapan dia bermasalahlah juga di akhirat sana. Nabi SAW adalah orang yang paling faham perkara ni, sehingga Nabi SAW tidak kejar kepada dunia, melainkan dia ambil daripada dunia apa yang menjadi keperluannya sahaja. Satu hari dalam riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW duduk berbaring di atas hasir. Hasir ni tika yang dibuat daripada apa tu, daun-daun kurma lah, hasir. Lepas daripada tu, bila Nabi SAW bangun daripada tika tu, berbekas kesan tika tu duduk di badan Nabi SAW. Bila sahabat tengok, sahabat kata, "Ya Rasulullah," Ibnu Mas'ud lah kata, "Ala azantana hatta nabsuta laka 'ala al-hasiri syai'a." Ya Rasulullah, izinkan kami supaya menghamparkan atas tikar tersebut sesuatu yang menjadi alas untuk kamu. Nabi tidak atas tikar. Atas tikar, sahabat minta, "Rasulullah, boleh tak kita nak apa hamparan atas tikar tu supaya selesa kamu?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin dhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Ada apa aku dengan dunia, kata Nabi. Mali walid dunya, ada apa aku dengan dunia? Tidaklah aku dengan dunia melainkan seperti perumpamaan seorang yang bermusafir, berjalan, atau seorang yang berkenderaan, singgah sekejap di sebuah pohon yang teduh, kemudian setelah habis waktu persinggahan, dia tinggalkan atau dia pergi dan meninggalkan pokok itu buat selama-lamanya. Maknanya dunia bagi Nabi ini betul-betul tempat persinggahan, seperti mana seorang lelaki yang naik kenderaan, singgah sekejap kemudian pergi. Singgah sekejap kemudian pergi. Itulah perumpamaan dunia bagi Nabi SAW. Macam kita lah, saya kata, kalau Nabi tu lagi dahsyat persinggahan dia, naik unta, singgah pula bawah pokok je. Kita ada RNR. Nah, ada RNR. Tuan-tuan buat apa dekat RNR? Ada beli situ, sibuk lama-lama. Nah, so kalau nak buat rumah, nak pasang kemah pun orang tak buat dekat RNR. Tak ada urusan untuk dia sibuk RNR. Pasal apa? Destinasi kita ujung. Lalu alangkah ruginya kalau orang yang seumur hidupnya menghabiskan masa untuk memperindahkan RNR dia, sedang dia lupa kepada destinasi dia yang terakhir. Kita bawa bekal banyak-banyak ni, nak buat turun ke RNR ke nak buat turun destinasi ujung? Destinasi ujung. Kalau kita ni duduk kela dekat RNR, orang lain habis semua siapa, gimana kita? Akhirnya sampai destinasi kita tak ada apa-apa. Pasal apa? Kita memperindahkan RNR.
Itulah perumpamaan Nabi SAW bagi. Nabi kata, untuk apa aku dengan dunia? Aku dengan dunia ni seperti orang berkenderaan, singgah di bawah pokok yang teduh, berehat sebentar, kemudian bangkit daripada tu, pergi meninggalkan pokok tu buat selama-lamanya. Tak baliklah. Itulah dia dunia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Sesungguhnya kelak Tuhanmu akan memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau redha. Sehingga engkau redha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dia akan mendapat kurniaan yang besar di akhirat nanti. Dan antara kurniaan yang Allah Ta'ala sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Kami akan kurniakan kamu Al-Kautsar. Itu sungai syurga yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah kedudukan Nabi lah yang paling tinggi di akhirat nanti, iaitulah berada pada kedudukan Al-Wasilah, yang kita duk minta senantiasa dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Wasilah adalah kedudukan yang paling tinggi di akhirat, tidak layak untuk diduduki melainkan oleh seorang saja manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku harap akulah berada di tempat tersebut. Lalu kita pun minta sebagai umat, kita minta kepada Allah, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu adalah janji Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala sebut tentang Nabi supaya nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi itu tidak melupakan Nabi kepada asal usulnya, dan supaya Nabi berbuat baik kepada orang-orang yang sepertinya. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati engkau seorang anak yatim, lalu dia melindungimu? Allah. Dulu Nabi anak yatim, lalu Allah Ta'ala angkat kedudukan Nabi sampailah jadi manusia yang tertinggi. Padahal dia ayah pun tak sempat jumpa. Setelah ayah dia meninggal, mak dia lahirkan, jaga dia sampai umur 6 tahun, mak dia pula meninggal. Dijaga pula oleh tok dia 8 tahun, tok dia pula meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim. Sebab tu Allah Ta'ala pesan di akhir surah, kamu jaga anak yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Lalu dia mendapati engkau kebingungan dalam kesesatan. Fahada. Lalu Allah yang bagi hidayah kepada kamu. Wa wajadaka ailan faaghna. Dan dia mendapati engkau kekurangan, lalu dia memberikan kepada kamu kecukupan. Jadi Allah ni bagi daripada Nabi anak yatim, Allah jaga Nabi. Daripada Nabi dulu sesat ataupun kebingungan, tak tahu mana, Allah Ta'ala tunjuk jalan. Nabi dulu waktu dia duduk, sebelum dia pergi ke Gua Hira, dia rasa tak seronok nak sembah. Tengok orang sembah berhala. Nabi tak pernah tunduk pada berhala, tapi dia tengok orang sembah berhala, dia rasa tak seronok. Akhir sekali dia pergi bertahannus di dalam Gua Hira, Allah hidayahkan dia. Nabi susah dulu, Allah Ta'ala bagi kesenangan kepada Nabi. Ini semua nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala kata apa? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Adapun anak yatim, maka jangan kamu berlaku kasar. Jadi sebab tu keturunan ataupun orang anak yatim ni di sisi Allah besar nilai dia. Nabi pun kata, aku dengan orang yang jaga anak yatim dalam syurga macam ni. Nabi tunjuk dua jari dia,
Nabi rapatkan dia, aku dengan penjaga anak yatim macam ni. Besarnya kedudukan. Pasal apa? Sebab Nabi sendiri anak yatim. Nabi sendiri anak yatim. Jadi kalau boleh jaga anak yatim, alhamdulillah. Jangan buat naya pula ke anak yatim. Sehari dua hari ni kita cerita macam-macam keluar dalam berita, tengah berlaku kes perbicaraan pasal seorang kanak-kanak OKU yang tak ada mak ayah, tak ada penjaga, tak ada keluarga, tapi diperlakukan dengan cara yang sangat tidak patutlah oleh orang yang jaga dia. Wallahu ta'ala alam. Masih lagi dalam perbicaraan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kelapangan kepada anak yatim tersebut. Moga-moga dia bertemukan dengan penjaga yang jaga dia dengan sebaiknya. Tapi sebenarnya kedudukan anak yatim, semua anak yatim ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana mereka yatim bukan dengan pilihan mereka. Sebaliknya Allah yang pilih mereka dilahirkan sebagai anak yatim. Okey. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdik. Jadi ingat, dulu kamu pun susah, kalau ada orang datang minta jangan kamu herdik dia. Nak bagi, kalau tak nak bagi jangan herdik dia. Pasal apa? Nikmat kita ni bukan milik kita, dia datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semalam saya tengok satu video dekat Qatar ke Bahrain, lupa. Seorang lelaki businessman, jutawan, tapi dia dikenali sebagai bapa anak-anak yatim. Pasal kekayaan dia sangat suka jaga anak yatim. Lalu dia memiliki ramai anak-anak yatim yang dia angkat jadi anak dia. Dia kurang macam itulah. Dia tanggung kehidupan mereka. Lalu dia orang stokkan dia, buat perancangan untuk raikan dia dekat traffic light. Cantik di video tu, menyentuh hati. Dia berhenti dekat traffic light, kemudian ada orang letak satu signboard. Dia kata, berhenti kerana di depan kamu adanya seorang batal, hero. Berhenti, beri laluan kepada seorang hero. Lalu datanglah pula macam-macam. Akhir sekali dia menangis sendiri dalam kereta. Menariknya, lepas daripada orang interview dia, apa perasaan kamu, apa yang menjadikan motivasi kamu selama ni nak jaga semua anak yatim? Dia kata apa? Sebab hartaku bukan milik aku. Allah yang muliakan aku sehingga aku kaya, lalu aku nak muliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, itu anak-anak yatim. Ajaib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang ni sayang kepada anak yatim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dia, yakni dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cara bersyukur dengan nikmat Allah ialah menggunakan nikmat itu pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketaatan dan amalan-amalan yang salih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti surah Ad-Duha. Tak sempat surah Alam Nashrah, insya-Allah kita sambung besok hari Alam Nashrah, dan juga surah At-Tin. Sebab confirm Al-Alaq tak sempat nak baca juga besok. Jadi insya-Allah kita ambil dua surah esok, Alam Nashrah dan juga Wat-Tin Waz-Zaitun. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.